Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sidang pendengar. Semoga anda semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala walau di mana saja anda berada. Dan dalam slot tadabbur Al-Quran kali ini, anda semua bersama saya, Ustazah Nurul Ainsah binti Amiruddin. Kita akan mengupas satu surah yang dah biasa dah kita dengar, ataupun daripada kalangan kita pernah menghafal surah ini, iaitu surah At-Takatsur. Tanpa kita buang masa, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul Azim. Jadi kita terus kepada tadabbur surah kan. Surah ini Allah menggunakan nada yang garang. Pada awal surah, iaitu ayat pertama, Allah menyebut tentang Alhaakumut takatsur, iaitu orang-orang yang sentiasa leka, sibuk dengan kesenangan, kekayaan dunia. Jadi ayat ini terus Allah masuk secara direct bercakap dengan kita, iaitu manusia memang sifatnya nak berlumba-lumba mengejar kekayaan, nak mengumpul harta, nak bina pengaruh, nak ramaikan anak keturunan. Jadi siapa lagi kalau bukan kita, makhluknya, iaitu bernama manusia kan. Kalau kita tengok surah ini kan, Allah menyebut dengan nada yang amat garang untuk menyedarkan kita yang tengah lalai ni kan, yang sedang membina pengaruh. Contohnya, orang yang sedang tidur, bila kita nak kejut dia, bila kita dengan nada lembut, dia takkan bangun. Jadi kita guna nada yang keras sikit kan, supaya orang tu cepat-cepat bangun, cepat-cepat bangkit kan. Okey, At-Takatsur. At-Takatsur ni apa? Iaitu orang yang berlumba-lumba mencari harta kekayaan. Bukannya kalau kita tengok At-Takatsur ni Allah sebut dengan nada garang, bukan bermakna garang tu Allah tak bagi langsung. Kita nak cari kekayaan, nak kumpul harta, bukan tak bagi langsung, boleh. Cuma kita berpada-pada, ataupun kita fikir dulu sebelum cari harta ataupun kita nak bina pengaruh tu, apa tujuan kita kan. Ke mana kita akan gunakan harta tersebut? Adakah untuk maksiat ataupun untuk kita gunakan untuk sedekah, bantu orang lain? Dari mana kita dapat harta tersebut? Jadi itu semua kita kena fikir sebelum kita cari kekayaan, kita menimba harta kan. Kita kena tengok, kita kena fikir kenapa kita buat satu perkara kan. Sebab semuanya akan ditanya di akhirat nanti. Sebab tu setiap apa yang kita buat, ataupun orang mukmin bila dia buat satu perkara, dia akan tanya pada hati dia. Bukan dia tanya nafsu, tanya hati ni maksudnya kenapa aku nak ada harta yang banyak, kenapa aku ni, kenapa aku buat ni. Dia akan menimbang dengan sendirian, dengan iman dia sendiri. Orang mukmin tu dia akan timbang lagi. Dia akan tanya dia sendiri, adakah dengan kenikmatan yang diperolehi, ataupun kekayaan yang dia akan dapat, ataupun pengaruh yang dia akan dapat tu akan menyebabkan dia lalai melakukan ibadah yang lain, ataupun dia menyebabkan dia lalai bahawa selepas dekat dunia ni ada kehidupan lain. Adakah dia akan meninggalkan solat kan. Okay, kalau tengok Rasulullah kan, sebelum meninggal, Rasulullah meninggalkan apa? Iaitu dua perkara sahaja kan, Al-Quran dan Sunnah. Tak tinggalkan perkara lain. Sebab dengan Al-Quran dan Sunnah, umat dia baginda tahu umat dia akan mampu untuk menjalani kehidupan kan. Sebab tu orang mukmin dia akan fikir banyak kali kenapa dia buat satu perkara. Dan sebab dia tahu bahawa akhir sekali bila dia buat satu perkara, dia perlu bertanggungjawab dengan perkara ataupun amalan yang dia buat itu kan. Kemudian kita pergi kepada ayat kedua.
Hatta zurtumul maqabir. Apa kaitan ayat pertama dengan ayat kedua? Ayat pertama Allah cerita tentang orang-orang yang berlumba-lumba mencari kekayaan, kan. Hatta zurtumul maqabir ayat kedua, iaitu maksudnya sehingga kamu menziarahi kubur-kubur. Apa kaitan dengan kubur pula? Jadi kalau kita tengok semula maksud apa yang Allah nak sampaikan, Allah sebenarnya nak ingatkan bahawa kenikmatan hidup yang kita cari ni cuma sekejap je, sebab kejap lagi kita akan mati. Bila kita fikir mati, dia akan menghilangkan kelazatan kita kat dunia ni. Bila orang kaya pun, bila dia fikir mati nanti, dia akan risau, kan? Sebab itulah Allah kaitkan antara kekayaan dan kubur, supaya kita ingatlah bahawa kubur memanggil kita, dan kita nak gali kekayaan buat apa? Sebab kita takkan bawa ke kubur. Kuburnya hanya sempit, kita tak mampu pun nak bawa harta-harta kita ke dalam kubur. Kemudian Allah sebut lagi tentang kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Dan ayat ketiga dengan keempatnya adalah ayat yang sama, kan? Ataupun Allah ulang-ulang. Allah ulang, tidak sesekali kelak kamu akan tahu apa yang bakal dilalui ketika alam kubur. Orang yang tak sedar yang dia akan melalui alam kubur, dia akan sedar ketika bila dia masuk dalam kubur. Faham? Jadi begitulah Allah nak sebutkan, kelak kita akan tahu bila kita masuk kubur nanti, kita akan sedar, baru kita akan sedar. Kemudian Allah ulang lagi, summa kalla sawfa ta'lamun, supaya Allah nak mentakkidkan ataupun Allah nak menguatkan lagi bahawa bila kita dah sedar kita dalam kubur, baru kita, oh macam ni kita lalui alam kubur. Kita takkan bawa harta. Orang yang leka, bila kita cakap, dia takkan faham, kecuali bila dia dah lalui lah benda tu, kan. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Dan Allah sebut ayat kelima, maksudnya kita hanya akan betul-betul tahu dengan ilmu yang yakin. Yakin macam mana? Bila kita sedar, bila kita nampak benda tu, baru kita akan rasa takut dengan kehidupan di alam kubur. Seterusnya ayat ke-6, Allah sebut pula tentang hakikat neraka yang dahsyat, kan. Allah sebut apa? La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Itu kamu akan melihat neraka al-jahim. Kemudian ayat ke-7, kamu tetap akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin. Penglihatan yang yakin ni bila kita sedar, bila kita dah terbangun, kita dah lalui, barulah kita akan tahu, kan, dengan yakin. Bila seseorang itu nampak dengan sedar yang dia sedang menghadapi api neraka, barulah itulah dinamakan penglihatan yang yakin. Baru kita yakin, kan. Akhir sekali, ayat thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang kenikmatan yang diperolehi di dunia. Dan inilah ayat terakhir, inilah yang Allah nak ceritakan pada kita. Kaitan antara ayat pertama hingga ayat terakhir ni menunjukkan Allah menjelaskan kepada kita dengan direct bahawa kekayaan yang kita kumpul ni semua akhirnya hanyalah sementara, dan akan ditanya thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kita akan ditanya pada hari tersebut tentang kenikmatan-kenikmatan kita dapat di dunia. Jadi puan-puan, apa pengajaran kita akan dapat daripada surah At-Takasur hari ini? Yang pertama, kita akan ditanya tentang diri kita sendiri. Bila kita dapat Allah di hari akhirat nanti, kita akan ditanya tentang diri kita sendiri. Kalau kita tahu kita punya mulut akan ditutup, kita punya tangan akan menjadi saksi, kita punya kaki akan menjadi saksi apa yang kita buat kat dunia nanti. Begitulah juga harta yang kita dapat ataupun kesenangan yang kita dapat kat dunia ni, kita akan ditanya setiap detik. Kalau macam sekarang saya tengah cakap kat depan ni, saya akan ditanya nanti untuk apa saya cakap, betul ke tidak sumbernya, itu semua akan ditanya. Jadi cari harta tu, carilah, tak ada masalah pun. Dan kalau
tak ada harta sekarang, nanti tak boleh nak sedekah. Kalau tak ada harta, kita tak boleh nak bantu kita punya jiran yang tengah susah. Kita tak boleh nak bantu kawan-kawan kita. Carilah tak salah, cuma kita kena bertanggungjawab dengan apa yang kita cari. Kena bertanggungjawab dengan kekayaan yang kita sibuk cari hari-hari sampai kita lambatkan solat tak, ataupun tak solat langsung, ataupun dengan sebab kenikmatan kita dapat tu kita makin jauh dengan Allah. Na'udzubillah lah kan. Jadi kalau kita nak cari nikmat tu, carilah kekayaan tu, carilah. Jangan sampai kita lupa dan lalai dalam ibadah-ibadah lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada harta yang kita dapat bertimbun-timbun tu, tanggunglah kita, jawablah kita kepada Allah. Itu pengajaran pertama. Yang kedua, Allah nak beritahu kepada kita daripada surah At-Takasur ni, iaitu kenikmatan hidup ni hanyalah satu babak ataupun satu episod je daripada kehidupan manusia. Contoh, kalau dalam kita tengok filem kan, kita tengok ataupun cerita-cerita drama lah kan, drama berepisod. Satu episod tu ibarat satu episod kita di dunia. Banyak lagi episod lain, episod dekat zaman kubur, di alam kubur, episod di alam barzah nanti, episod dekat hari kiamat nanti, syurga neraka. Itu adalah episod kita panjang lagi lah. Jadi kita kena ingatlah bahawa lepas kita hidup kat dunia ni, sekejap lagi ada kehidupan lain. Jadi kita kena bersedia untuk kehidupan lain tu, panjang lagi. Itulah pengajaran kedua. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.